بسم الله الرحمن الرحيم. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Baginda menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan orang awam mereka. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita sambung perbahasan perbincangan kita minggu lepas, minggu baru ni, merasa sebagai peringatan kepada pendengar ahli Jumaat sekalian berkenaan dengan makna an-nasihah. Ayat itu ada beberapa makna an-nasihah. Yang pertama iaitu inginkan kebaikan. Yang kedua saling menampung atau menutup kekurangan. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Makna yang ketiga inilah makna yang paling tepat. Dan kerana ia merangkumi semua ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis ni, dan juga kerana dia bertepatan dengan ayat Al-Quran. Iaitu ayat ni, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih. Nasahu di situ dengan makna ikhlas. Kemudian kita pergi kepada sambungan kepada perbincangan kita minggu sudah. Jadi minggu lepas kita berhenti setakat an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Kita berhenti pada membantu an-nasihatu li'a'immatil muslimin, iaitu nasihat kepada pemimpin orang-orang Islam dengan makna ikhlas kepada pemimpin orang Islam. Jadi beberapa ciri maksud yang dikehendaki daripada an-nasihatu li'a'immatil muslimin ni telah kita bincangkan, sehingga kepada berkenaan dengan membantu mereka, iaitu termasuk di dalam an-nasihatu li'a'immatil muslimin, ikhlas kepada pemimpin orang-orang Islam ini ialah membantu mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi hal ini kita telah bincang dulu bagaimana cara. Kemudian seterusnya termasuk di dalam an-nasihatu li'a'immatil muslimin, nasihat ataupun ikhlas kepada pemimpin orang-orang Islam ialah tidak mengambil kesempatan yang tidak baik terhadap mereka. Jadi tidak ambil kesempatan hak kurang molek. Kesempatan yang kurang molek ni seperti kita kata di melobi. Yang mana kita sebenarnya tidak layak. Tidak layak untuk dapat sesuatu perkara. Tidak layak untuk dapat, kalau kita lah ni gak zaman lah ni gak projek lah. Projek ke, tenda ke, apa ke, tak kira lah. Tak layak kalau kira. Kalau nak kira gak, tak layak. Tapi lobby punya pasal, bodek punya pasal boleh. Ataupun kerana faktor kronisme ke, kroni ke, dia macam-macam lagi, zoom tu. Kerana faktor-faktor tu, hak sepatutnya tak boleh, jadi boleh. Jadi boleh. Boleh tu kerana takdir, kerana faktor tersebut. Jadi itu termasuk di dalam kesempatan yang tidak baik terhadap pemimpin. Kesempatan yang tak mana. Sebab apa? Sebab bila mana seseorang dia ambil kesempatan tersebut daripada pemimpin, sedangkan dia tidak layak, tiba-tiba dia boleh, akan menyebabkan disebabkan dia tidak layak, jadi tak kena. Jadi tak kena. Buat tak kena. Dia tidak layak tu mungkin kerana tidak layak dari segi agama, ukuran agama, tidak amanah, tidak jujur dalam buat kerja. Tidak layak juga. Orang bagi projek banyak ni, dia guna sikit je. Hak lain tu dia buat jalan lain. Hak sepatutnya dia kena beli barang hak harga setara ni, dia beli barang hak harga murah, sehingga menyebabkan tak tahan lama lah. Tak tahan lama. Jadi bila tak tahan lama, jadi rotok. Getok hak sepatutnya tidak getok lagi, jadi getok. Bumbu hak sepatutnya tidak bocor, jadi bocor. Dan macam-macam lagi. Hak kita biasa duk dengar. Kita biasa duk dengar dah. Hak tu dalam negara kita, tidak di tempat lain. Itu tidak cerita di tempat lain.
Jadi bila mana berlaku lagu tu, hak naik namanya pemimpin. Hak naik namanya pemimpin naik. Masa dia mereta. Masa dia tu mereta. Tu hak naik nama. Bapa yang jadi lagu tu kira apa? Hak ambil kerja tu, hak ambil tugas tu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi sebaliknya, ambil kerja, ambil tugas tu sebagai mengambil kesempatan yang tidak baik terhadap pemimpin. Ambil kesempatan hak tak boleh, iaitu nak utusan. Nak boleh pitih kerana pemimpin tu. Kerana dia, maka boleh lobby, boleh berkata, boleh bodak, boleh berani, maka boleh pitih. Boleh pitih, kaya-kaya. Kerjanya tak boleh. Kerjanya buat tidak sempurna. Akibat dia, natijah dia, pemimpin tu hak naik nama. Jadi itu termasuk di dalam mengambil kesempatan yang tidak baik terhadap pemimpin orang-orang Islam. Begitu juga, kalaulah pemimpin tu baik sangat, mudah kira, mudah bahasa, dia jadi lebih-lebih. Lebih-lebih tidak menghargai kebaikan, tidak mensyukuri kebaikan seseorang pemimpin, tidak kata nak berterima kasih, nak lebih bagi sumbangan kepada pemimpin itu, bukan. Tapi sebaliknya, dah dia baik, ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Kesempatan macam-macam kesempatan nak mengutung alas dia. Itu pun tak boleh juga. Jadi sebagai seorang rakyat yang dia beramal dengan hadis ini, beramal dengan an-nasihatu li a'immatil muslimin, dia tak boleh ambil kesempatan yang tidak baik daripada seseorang pemimpin. Tak boleh. Kena bantu. Kalau pemimpin tu baik, kita kena lebih bagi sokongan terhadap dia, lebih bagi sumbangan terhadap dia supaya dia boleh lebih memajukan lagi. Bukan kata ambil kesempatan, bukan kata ambil peluang, awal dia baik. Jadi tidak boleh. Kalau ada kesilapan dia sedikit sebanyak, ada silap sedikit sebanyak, jangan juga ambil kesempatan yang tidak baik, iaitu besar. Besar kesilapan dia tu, besar kesalahan dia tu, walaupun kesalahan tu tak ada belah mana, besar. Besar hati pula besar. Jangan juga. Salih juga. Jadi maknanya kita kena fikir sebagai seorang rakyat yang beramal dengan hadis ni, beramal dengan an-nasihatu li a'immatil muslimin, kita kena fikir gapo dia hak kita boleh beri, kebaikan yang kita boleh berikan kepada pemimpin. Jangan kita fikir nak ambil peluang daripada pemimpin tu. Peluang tu sama ada peluang untuk nak menguntungkan kita ataupun peluang untuk nak menjatuhkan dia. Jangan. Jangan. Mana fikir yang baik supaya dapat membantu pemimpin tersebut. Jadi ini sepatutnya sikap seorang rakyat mukmin, seorang rakyat yang beriman, yang beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu kalau pemimpin itu tak molek? Itu kita telah bincang dah sebelum ni. Ada dah di dalam ciri-ciri yang telah disebutkan sebelum ini. Lagu mana cara kita nak buat tu amat telah sebut dah bawah ni. Dan seterusnya jadi rakyat yang baik supaya tidak mendatangkan masalah kepada pemimpin. Ini sifat seorang Islam. Sikap seorang Islam. Jadi rakyat yang baik, rakyat yang molek. Itu kena fikirlah bagaimana cara. Di antara ciri-ciri dia nya sebagaimana yang kita telah sebut dah sebelum ni, hak dalam ciri-ciri hak sebelum ni tu termasuk belaka tu, mengingatkan kepada pemimpin yang menunaikan kewajipan, tegur pemimpin kau apa, itu termasuk di dalam rakyat yang baik. Jadi bukan kata tengok dia buat jahat tak, tupai dah sedang molek dah dia lagu tu, kita pun tupai. Pokok boleh hutang jangan. Tak kena tu. Bukan rakyat yang baik tu. Bukan rakyat yang baik. Rakyat yang baik, dia tengok pemimpin dia buat silap, dia tegur. Cara tegur, macam-macam cara yang hikmah sebaik mungkin. Sebagaimana ciri yang telah kita sebutkan sebelum ini. Kemudian seterusnya kita pergi pula kepada ciri yang seterusnya, iaitu ciri yang kelima. Yang kelima, iaitu hak akhir sekali. Iaitu Nabi SAW bersabda, nasihat kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan juga orang awam mereka, iaitu orang awam Islam. Jadi hak ciri yang terakhir sekali ini, iaitu yang kelima, iaitu an-nasihatu li'ammatihim ataupun an-nasihatu li'ammatil muslimin.
nasihat ataupun ikhlas kepada orang awam Islam, orang ramai. Orang serupa kita, setara kita ni. Mana ikhlas kepada dia. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas kepada orang awam Islam? Kepada orang ramai ni, orang serupa dengan kita ni. Apakah maksud dia? Jadi banyaklah maksud yang diberikan oleh ulama-ulama. Di antara dia, iaitu bersama dengan orang-orang Islam, bersama dengan orang awam Islam di dalam menegakkan kebenaran dan mengelak diri daripada kesesatan. Jadi kalau orang Islam, orang awam ni, dia menegakkan kebenaran, dia duduk atas landasan kebenaran, dia nak buat benda betul, benda benar, kita bersama dengan dia, sekali dengan dia. Jangan kelih saja. Jangan kelih saja. Kalau benda tu benda betul dia buat, ikut sekali. Ikut serta. Tak kira lah. Atas nama apa dia kau tak kira. Atas nama badan pertubuhan kau, atas nama NGO kau, kita kata dia. Atas nama parti kau, tak kira. Asalkan mereka menegakkan kebenaran. Jadi bila mana mereka menegakkan kebenaran, jadi hendaklah bersama dengan mereka. Itu. Kalulah tak boleh, tak ada arus, tak ada. Tak ada tu kerana mungkin kita sibuk, atau mungkin kita sudah buat dah kerja hal lain. Ya dia tak buat, kita buat hal lain, tapi sama-sama di dalam usaha menegakkan kebenaran. Kita kata, kita tak ada, bagi sokongan. Sokongan moral ke, sokongan tak kira lah. Sokongan lagu-lagu mana, doa ke, paling-paling tidak. Kalau kita tak ada. Seperti contoh kita kata, orang dia buat misi. Misi ke apa? Bantuan kemanusiaan ke Palestin. Tak ada nak buat, nak ikut serta, tak ada dah. Bagi sokongan, bagi sokongan. Kalau orang tanya, bagi sokongan. Ataupun doa, paling-paling tidak, doa bagi sokongan. Mana bersama di dalam menegakkan kebenaran. Walaupun kebenaran itu mari daripada orang lain sekalipun, mari daripada agama lain sekalipun, kalau benda hak dia nak waktu molek, maka bersama dengan dia. Hak ni khusus kepada orang-orang Islam lah. Mana orang Islam sama-sama Islam tu hak nak buat kebenaran, nak tegak kebenaran, kita bersama dengan dia. Kalau tidak pun bagi sokongan. Jangan jangan tentang. Jangan kita kritik pula apa. Kalau benda tak kena, tak betul, ada benda tak betul, kurang dia buat, kita tegur. Kalau boleh tegur. Seperti jemaah kita kata. Jemaah di kalangan umat Islam. Jemaah hak hidup, jemaah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis itulah. Ma ana alaihi wa ashabi, itu dah leh, itu kena satu dah. Jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lain. Hal ini jemaah kecil-kecil ni. Kalau kita panggil jemaah dalam bentuk NGO ke, dalam bentuk hizbi, parti ke apa ke, banyak macam-macam. Abim ke, tabligh ke, pah ke, masing-masing dengan cara masing-masing. Hak ni cara lagu ni, hak ni cara lagu ni, hak ni cara lagu ni. Jadi mungkin kita ikut hak ni. Kita buat hak pada kita buat, hak orang lain buat kita tak boleh buat. Kita bagi sokongan. Terima, tak apa molek demo buatlah cara demo tu. Kita kawet buat cara kawet. Tu tidak kata kritik apa dia lagu tu. Tidak ikut cara lagu ni. Kita buat cara lagu ni, kita tak boleh buat cara dia. Kalau semua buat cara dia belaka, siapa pula nak buat cara lagu ni? Masing-masing ada cara masing-masing, mengikut ijtihad masing-masing satu. Kalau ada tak kena, ada kurang sikit sebanyak, tegur, beki, sama-sama beki, sebab masing-masing saling menampung antara satu sama lain. Hak tentunya, hak pentingnya, mana masing-masing nak kepada kebenaran, nak ajak orang kepada agama, nak ajak orang supaya kembali kepada ajaran Islam, kembali buat amal ibadat, pokok-pokok, moleklah. Cuma kalau kurang tak, pakat-pakat tegur, pakat-pakat royak dengan cara yang molek. Lepas tu pakat-pakat takung, hak ni kurang sikit. Ada bagi orang setengah-setengah orang tu dia minat kepada agama, dia tidak minat dengan cara lagu ni. Dia boleh pilih cara lagu ni. Kalau pelbagai kan molek kan? Pelbagai tabligh dia nak buat cara dia, lagu tu cara dia, ikut dia. Loh, leket. Janganlah langgar pula etika syariat kau apa janganlah hak tu. Nak tak winafkah kepada anak bini kau apa tu janganlah hak tu. Sakit duduk atas landasan hak tu. Kerja dia boleh buat kerja hak ni. Kok kumpulan ni pula apa habis kalau kita kata. Dia tak boleh buat kerja serupa orang tak boleh. Jadi orang hak jenis minat kau cara hak lagu tu dia pergi.
Dekat juga dia dengan agama. Hak ni pun begitu juga. Dia tak boleh cara lagu ni. Tak boleh pergi cara lagu ni, cara demon ni. Biasa lagu ni, ikut cara lagu ni. Tak apa. Kepelbagaian itu mendatangkan keuntungan kepada kita, kepada orang Islam. Jadi bersama tu sama ada betul-betul ikut sekali dengan dia ataupun memberi sokongan kepada dia. Tetap juga terima gapo hak dia buat. Molek ikut dia, biar dia buat cara dia. Sebab masing-masing nak kepada kebenaran, nak ajak orang kepada agama. Dan mengelak diri daripada kesesatan. Maksudnya, maknanya kalaulah orang Islam tu duduk di atas landasan kesesatan, buat kerja yang membawa menjurus kepada kesesatan, elak diri. Jangan terlibat. Jangan terlibat. Lepas tu jangan terlibat tu adakah jadi tak heran langsung ke dia ke mana ke? Tak. Kalau boleh tarik dia kepada kebenaran semula, boleh tegur dia ke apa, itu lagi boleh. Itu yang sepatutnya. Tegur dia. Rakyat tak kena ni cara demo ni. Langkah ni, lari daripada kehendak syarak ni. Lari. Rakyat boleh. Rakyat. Kalau ia tak dengar juga, jangan berkompromi. Jangan masuk sekali. Jangan masuk sekali. Sebab kalau kita masuk sekali akan menguatkan dia. Akan menguatkan kesesatan yang dia bawa. Kalau kita lari daripada dia, mengelak diri daripada dia, tak sih bersama dengan dia, bermakna kita telah melakukan, makna kita telah memulau dia sebab dia duduk atas landasan kesesatan. Dan memulau dia tu adalah molek supaya apa? Supaya dia sedar. Dengan harapan supaya dia sedar. Dan tegur-tegur tak sedar. Mana dia tu dia termasuk kalau di dalam hijrah, dia termasuk di dalam hijrah dia bahagian hijratul amil, dia panggil hijratul amil. Hijrah iaitu meninggalkan orang yang beramal, tinggal orang yang buat hijrah. Iaitu tinggal orang yang buat kesesatan. Orang buat benda sesat kita tinggal dia. Tinggal dia supaya apa? Supaya dia mikir supaya dia mikir dia tengok orang tak ikut dia, orang pakat lari daripada dia, dia jadi mikir. Bila dia mikir, dia sendiri akan tinggal kesesatan. Dia sendiri akan tinggal benda tak molek. Jadi itu termasuk di dalam an-nasihatu li'ammatil muslimin. Mana nasihat ataupun ikhlas kepada orang-orang awam Islam. Mana tak bui sokongan dari kesesatan dan benda tak molek. Dia buat tu. Jadi kesesatan itu sama ada kesesatan hak puak betul-betul sesat sehingga terkeluar daripada agama ataupun sehingga menyebabkan jadi fasik ataupun kesesatan yang bersifat lara ke apa ke, itu tak kira. Tengok. Kemudian nasihatul li'ammatil muslimin juga iaitu menunjukkan kepada mereka, iaitu kepada orang-orang awam Islam, kepada sesama Islam, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ajak dia, tunjuk dia. Kalau dia tak kata, rakyat ke dia, ni benda hak molek untuk kamu. Ini benda yang baik untuk dunia dan juga untuk akhirat. Ini bukan hak sana. Kalau dua pilihan kita kata, contohlah kita kata, contoh. Contoh kita kata, orang nak cari isteri, kita kata, anak muda nak cari bini. Nak cari pasangan hidup. Dia pilih dua pilihan. Hak ni comel, ada harta, agama kurang. Hal ni tak ada harta, kurang, comel sikit, tapi agama lebih. Agama lebih. Dia mana kita kata dilema lah, dilema. Tak tahu nak pilih. Hak mana molek ni, hak mana molek. Kita tu nak rakyat ke dia. Hak molek untuk kamu, untuk kebaikan di dunia, begitu juga di akhirat. Hak ni, hak agama lebih. Walaupun kurang comel, kurang ada harta pun. Tapi hak ni hak baik. Itu tu dalam bab tu. Dalam bab lain pun begitu juga. Suami isteri, pemimpin hak sana ataupun orang awam, orang biasa. Ketua keluarga kok, kita tunjuk kepada dia benda yang mendatangkan kebaikan kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Seorang bapa kita kata dia dilema nak hantar anak dia mengaji mana, mengaji sekolah agama ke, mengaji sekolah ni ke, kita tunjuk kepada dia. Hak ni hak baik ni. Untuk kebaikan dunia dan juga untuk kebaikan akhirat. Dia macam-macam lagi. Macam-macam lagi, banyak lagi. Kepada perempuan pun begitu juga. Supaya sana kita cerita orang jatuh nak cari pasangan hidup. Orang tina pun begitu juga nak cari pasangan hidup. Kita tolong rakyat ke dia. Hak ni lah. Hak ni walaupun dia tu tak kaya. Rupa lebih kurang pun. Tapi agama dia ada agama. Agama, ilmu hak dia ada tu boleh membimbing kamu dalam kehidupan kamu.